Nak beritahu bahawa ada beberapa orang yang sudah menyatakan keinginan beliau untuk tidak lagi menyokong. Contohnya yang berhormat mulia Tengku Razaleddin Hamzah yang telah mengusulkan undi tidak percaya. Ini dua orang. Dan kemudian kita pun tahu bahawa Dato' Seri Najib Tun Razak juga sudah pun menzahirkan di dalam Facebook beliau, menyatakan bahawa beliau tidak lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin. Cuma kita menunggu, mungkin dalam masa terdekat ini mungkin yang akan menyusul antaranya orang-orang yang kita sedia maklum yang begitu kritikal mempersoalkan kenapa Tan Sri Muhyiddin tidak boleh mempertimbangkan permintaan rakyat, khususnya dalam soal moratorium dan juga pengeluaran KWSP akaun 1. Jadi saya menjangkakan dalam 1-2 hari ini MP-MP Barisan Nasional yang sudah hilang kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin akan memulakan satu demi satu menarik diri daripada kerajaan Muhyiddin Yassin. Itu sebab kita tengok Tan Sri Muhyiddin sudah menjadi semakin gelabah dan dijangkakan pada hari Isnin lusa untuk mengelakkan daripada perkara ini berterusan. Kemungkinan besar beliau akan cuba untuk melakukan PKP secara total, iaitu saya menjangkakan, ini apa yang saya jangkakan, bagi mengelakkan perubahan kerajaan. Cuma kita nak beritahu, sekarang kita tidak perlu membuat pengumuman secara serentak ahli-ahli parlimen yang nak menarik diri ni. Mereka boleh berada di mana saja kerana kita sudah ada media sosial. Yang paling penting, apa yang mereka nak umumkan, penarikan yang mereka nak umumkan, dilaporkan secara live melalui WhatsApp, melalui Facebook mereka ataupun media sosial yang lain. Jadi, bila ini berlaku, sekiranya sudah cukup 3 orang menarik diri daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia, maka Tan Sri Muhyiddin sewajarnya perlu menghadap baginda yang di-Pertuan Agong untuk memaklumkan bahawa beliau telah kehilangan majoriti untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Dan bila beliau menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, kalau katalah beliau ni memohon untuk dibubarkan parlimen, tuanku boleh merestui pembubaran parlimen ataupun boleh tidak merestui pembubaran parlimen. Terpulang kepada baginda tuanku. Tuanku Agong kita ni seorang yang bijaksana. Saya yakin dia akan menggunakan cara yang terbaik bagi memastikan bahawa keadaan COVID ini tidak akan menjadi semakin parah akibat daripada pilihan raya. Maka ada kemungkinan besar sekiranya beliau baginda merestui pembubaran parlimen, maka kemungkinan besar Perdana Menteri interim akan dilantik untuk menjaga negara sementara waktu sehingga keadaan COVID sudah menjadi betul-betul terkawal, maka mandat untuk memilih siapa yang akan menjadi pemerintah di Malaysia akan diserahkan semula kepada rakyat. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua yang boleh digunakan oleh baginda tuanku, baginda boleh mengatakan bahawa tidak ada keperluan untuk membubarkan parlimen. Parlimen maintain. Maka dia mungkin boleh memberi nasihat kepada ketua-ketua parti ni supaya mereka membentuk satu gabungan supaya boleh dilantik Perdana Menteri baru. Tetapi saya yakin bahawa ini mungkin akan menjadi pilihan terakhir kerana kerajaan baru juga kemungkinan besar mempunyai majoriti yang tipis, sama seperti Muhyiddin Yassin. Jadi kalau dilantik Perdana Menteri baru dengan majoriti yang tipis, nescaya kerajaan itu juga akan menjadi sebuah kerajaan yang tidak stabil, sebuah kerajaan yang goyah.
Jadi buat apa nak bazir masa bentuk kerajaan 2 kali? Betul tak? Might as well lantik seorang Perdana Menteri interim, kan? Dan tunggu sehingga keadaan COVID reda, kita boleh buat pilihan raya. Okey tu. Mengenai kedudukan majoriti yang Muhyiddin ada, iaitu 112 tu. Ya. Baru-baru ni Tan Sri Anwar Musa sehingga kini dah tu bersama grup dia punya kumpulan dia tetap mengatakan bahawa SD Datuk Najib ni memang betul tu. Dengan saya sudah menjawab. Sekiranya SD itu betul pun, apa masalahnya? Kerana kita nak beritahu bahawa tujuan SD itu diberikan kepada baginda tuanku, bukan SD. Surat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia daripada baginda Yang Tuan Agong menyatakan bahawa kesediaan pihak-pihak tertentu untuk menyokong itu, sekiranya surat ini betul, ianya adalah merupakan satu strategi bagi membolehkan usaha untuk menumbang Muhyiddin ini, menumbang pemimpin yang zalim ini, menumbangkan pemimpin yang pekak tuli, tidak boleh mendengar keluhan rintihan rakyat ini, dapat dilakukan. Bukan nak mengangkat Anwar Ibrahim pun. Tak, maksud dia macam ni tu. Maksud dia ramai penganalisis politik mengatakan Muhyiddin sekarang ada 110 tu. Bermakna dia orang ambil kira daripada SD yang Anwar Musa dedahkan tu. 2 orang tu. Tak, kalau nak ambil kira dah lama dah. Yalah. Muhyiddin ni. Contohnya Tengku Nan pun pernah kata, kan, sebelum dia sokong balik, kan. Begitu juga dengan Tengku Razali, dia dah buat undi tak percaya. Kalau dia buat undi tak percaya pada PM, maknanya dia tak percaya kat PM. Mana ada orang buat undi tak percaya kat PM, dia percaya kat PM. Betul tak? Itu Tengku Razali, Nur Jazlan, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Nazri. Siapa lagi? Orang macam Datuk Seri Tajuddin Rahman. Betul tak? Dah lebih daripada hilang majoriti dah sebenarnya. Cuma proses untuk mengumumkan, mengisytiharkan secara rasmi seperti mana yang Datuk Jazlan buat hari ini perlu dilakukan. Dan ianya akan berlaku. Lepas ni mungkin besok seorang lagi, lusa seorang lagi, kita akan lihat ni, insya-Allah. Susulan daripada ahli parlimen Macang tadi tu, Datuk Ahmad Jazlan menarik diri. Ada yang mengatakan bahawa dia perlu diambil tindakan disiplin tu sebab dia keputusan dia melalui parti tu. Betul tu? Ketika parti menjalinkan kerjasama dengan Bersatu, itu bukan keputusan parti. Itu ialah keputusan ahli-ahli parlimen yang bersatu membentuk sebuah kerajaan perikatan nasional. Tak ada kena-mengena pun dengan parti. Kalau ada kena-mengena dengan parti, nak bekerjasama dengan PPBM ni harus dibawa kepada Perhimpunan Agung UMNO. Kerana kita sudah mengadakan Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas, dalam ucapan dasar Presiden jelas mengatakan bahawa kita tidak akan membentuk kerajaan pintu belakang bersama dengan mana-mana parti daripada Pakatan Harapan. Itu adalah keputusan apa yang dilafazkan oleh Presiden UMNO yang kemudiannya dibahaskan oleh perwakilan dan kemudiannya diundi. Maknanya dah jadi keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Kalau nak ubah keputusan tu kena bawa kepada Perhimpunan Agung UMNO. Itu sebab nak kena cepat lockdown ni, supaya usul untuk memastikan bahawa kerjasama dengan PPBM ini dibahaskan dalam Perhimpunan Agung UMNO tahun ni tak dapat dilaksanakan. Kalau dah lockdown lagi sekali, kan, macam mana kita nak Perhimpunan Agung UMNO? Betul tak? Time dia nak buat Perhimpunan Agung PPBM, tak ada pula dia lockdown. Boleh pula buat separuh maya, separuh berkumpul. So time kita nak buat Perhimpunan Agung, dia lockdown kan. Inilah dia Muhyiddin Yassin. Okey tu, sekarang pada kawan saya.
Okey Datuk. Datuk, apa cerita hari ni tiba-tiba kedengaran Datuk Syamuddin akan dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Sewaktu UMNO dalam kejatuhan, dia meninggalkan pucuk pimpinan pada waktu itu. Dan menjadi mastermind UMNO dengan Pakatan Nasional. Adakah Presiden atau Majlis Tinggi UMNO akan bersetuju jika ada pelantikan ini? Apa komen Datuk? Pertamanya, kena faham bahawa dasar Muhyiddin Yassin sama dengan dasar Mahathir Mohamad. Dasar Mahathir Mohamad ni ialah pecah dan perintah. Kan? Daripada sebuah parti kecil yang hanya memenangi 13 kursi, cara mereka nak menjadi parti abang besar. Macam mana cara dia? Sedangkan abang besar di dalam Pakatan Harapan ialah PKR. PKR menang 49 kursi. Kan? Tapi apa yang PPBM buat ialah mereka mencuri ahli parlimen daripada parti lain. Dia curi 16 orang daripada UMNO, dia curi 9 orang lagi daripada PKR, kan. Dengan cara tu dia mempunyai 32 kerusi. Kan? Jadi dia dah berjaya memecah belahkan kita sikit. Dulu kita lebih kukuh, tetapi selepas kita kehilangan 16 orang ahli parlimen ni, kedudukan kita dilihat agak sedikit lemah walaupun grassroots kita kuat, kan? Tetapi dilihat lemah kerana pemimpin-pemimpin mereka ini tidak mempunyai jati diri yang kuat, kan? Sehinggakan sampai 16 orang meletakkan jawatan meninggalkan parti dan menyertai PPBM. Ini yang agak menyedihkan. Ini agak menyedihkan. Itu sebab hari ini kita melihat kawan-kawan kita yang telah melompat parti ni, mereka ini telah sedikit sebanyak membantu untuk memecahkan UMNO. Tapi belum cukup lagi. UMNO masih lagi solid di peringkat akar umbi. Jadi macam mana caranya untuk kita buat sehingga UMNO ni betul-betul pecah? Contohnya Syamuddin ni dia ada ahli politik yang dia bayar tiap-tiap bulan. Dalam kalangan ahli parlimen ada lebih kurang 18 orang yang menerima bayaran daripada beliau setiap bulan. Ada yang ketua bahagian menerima setiap bulan, ada yang ketua wanita, ada yang ketua puteri, ada yang ketua pemuda. Betul tak? Jadi kalau nak memecahkan UMNO ni, cara yang paling baik sekali mengangkat Syamuddin. Kerana kalau Syamuddin diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri, sudah pastilah mereka-mereka yang berada dalam hierarki UMNO, Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, Naib Presiden UMNO yang menang bertanding, sudah pasti mereka ini tidak berpuas hati. Maka pertama, Muhyiddin berjaya membuat kita berpecah belah. Penyokong-penyokong mereka yang berada dalam hierarki akan menyerang Syamuddin. Syamuddin punya penyokong akan menyerang mereka yang berada dalam hierarki. Kita akan split. Kita akan split. Dan bila kita dihina begini, mereka cuba menunjukkan rasa yang tidak hormat. Mereka menunjukkan rasa yang tidak hormat. Mereka menunjukkan rasa yang tidak hormat. Maka ini akan menyebabkan pemimpin-pemimpin UMNO sendiri akan bertindak balas. Akan bertindak balas ke atas Muhyiddin, dan ada kemungkinan akhirnya UMNO tu sebahagian daripada penyokong Muhyiddin, penyokong Syamuddin yang tidak berpuas hati dengan tindak balas kepimpinan UMNO, sebahagiannya mungkin akan mengambil pendirian untuk menyertai Bersatu. Jadi Bersatu akan menjadi semakin kuat dengan mungkin penghijrahan. Katalah daripada 18 orang ni, katalah 10 orang pun yang sanggup untuk berhijrah pergi ke Bersatu, itu pun dia dah menambahkan kekuatannya menjadi 42 kursi.
Kan? This is what Mahathir have been doing, and Muhyiddin is just stereotyping. Dia ikut je. Dia mengulangi apa yang Mahathir buat. Dalam erti kata lain, Datuk, Ya. mereka cuba memain masa. Kan kejatuhan dah nampak. Ya. Okey, dengan pelantikan ini, dia orang beranggapan UMNO kita dah dapat TPM. So mereka akan main masa in order to diorang mencuri balik satu-satu. Saya nak beritahu, dalam UMNO ni bukan semua orang boleh dibeli dengan jawatan. Dalam UMNO ni bukan semua orang boleh dibeli dengan wang ringgit. Bukan semua orang dapat duit, dapat GLC, mereka ni menjadi lemah. Kita tengok macam Datuk Jazlan. Dia ditawarkan pengurusi MPOB. Tapi dia tak peduli jawatan dia. Dia letak jawatan MPOB, tak ada masalah. Dia mengambil risiko. Bila kena tahu ni, bila Datuk Jazlan menarik diri daripada kerajaan, income tax akan kejar dia. Kalau ada apa-apa kes, kalau dia tak bersih, dia orang akan korek sampai ke lubang cacing. Jadi kita kena appreciate orang macam ni. Itu sebab bila ada pengkhianat-pengkhianat ni menyerang Datuk Nur Jazlan ni, kita kena pertahankan habis-habisan. Kerana ini antara wira kita yang sanggup untuk say no to Muhyiddin. Yang tidak tunduk pada Muhyiddin. Orang macam ni patut kita angkat menjadi ikon. Dan kita mengharapkan lebih ramai lagi orang macam Datuk Jazlan yang berani lawan, yang berani menyatakan kebenaran, yang berani mengambil risiko, tidak pentingkan diri dia. Dia tarik diri ni belum tentu Muhyiddin tumbang. Belum tentu bila dia tarik diri ni kerajaan boleh tumbang. Dan ada kemungkinan juga bila dia buat begini, dia akan dikerjakan oleh kerajaan sebelum kerajaan sempat tumbang. So risiko dia sangat besar. Itu sebab kita ahli-ahli UMNO di peringkat Akaubi, kita kena pertahankan keputusan Datuk Jazlan. Hari ni geng-geng Anwar Musa, geng-geng apa ni C5 ni, geng-geng Isyamuddin semua sudah menyerang Datuk Jazlan. Jadi kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan. Kita kena pertahankan setiap ahli parlimen kita yang sanggup mengambil langkah berani untuk menyatakan tidak kepada Muhyiddin Yassin. Enough is enough. Kita minta dia, kita rayu dia supaya dia bantu rakyat, setidak-tidaknya settle dua perkara je. Moratorium dan KWSP. Dua perkara ni pun Muhyiddin tak boleh buat. Jadi apa lagi nak pertahankan? Kalau kita pertahankan Muhyiddin yang memekakkan telinga dia terhadap apa yang rakyat rintihkan, maka kita sendiri akan dihumban oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Okay. So we got to take action now, not later. Yang mana ada jawatan menteri, masih lagi nak menjadi barua kepada Muhyiddin, masih lagi nak mempertahankan Muhyiddin, biarkan dia. Sebab mereka tidak nampak masa depan mereka dalam UMNO pun. Kalau mereka nampak masa depan mereka dalam UMNO, mereka tidak akan mengeluarkan kata-kata macam KJ kata Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai pisang goreng. Belajar di Oxford belum tentu kau pandai. Kalau pandai perangai buruk dan pandai kepandaian itu digunakan untuk membawa kerosakan, tak guna. Kan? Itu yang langgar lubang tu, itu Allah Ta'ala punya kerja lah. Kita jangan jadikan isu. Kan? Tak ada orang yang nak kemalangan ni, bro. Kan? Tak ada rezeki tu, tak ada rezeki. Aku tak fikirlah dia akan buat macam tu. Okey, Tok. Saya setuju dengan Datuk punya pandangan tadi, mengatakan bahawa walaupun Datuk Ahmad Jazlan menarik diri, kerajaan Muhyiddin belum tentu tumbang. Okey, keputusan MKT masih lagi kekal. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau katalah lepas ni lagi 2 orang tarik diri, confirm dia dah hilang kerajaan, dia dah hilang majoriti di parlimen. Betul. Jadi apa yang dia patut buat, dia patut menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong
dan memberitahu baginda bahawa dia telah kehilangan majoriti. So dia boleh cadangkan dekat baginda tuanku sama ada nak bubarkan parlimen ataupun nak melantik seorang Perdana Menteri baru. Dia boleh cadangkan. Ataupun dia boleh memujuk rakan-rakan dalam Pakatan Harapan supaya menyokong dia. Dia boleh buat. Dan kemudian dia kena kemukakan bukti kepada baginda tuanku, dia ada lebih daripada 111 orang yang menyokong dia untuk kekal sebagai Perdana Menteri. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Itu sebab bila UMNO masih lagi stick kepada Anwar DAP, mana Muhyiddin masih lagi dalam blok yang besar tu, dalam dewan. Dia ada lagi 100, masih lagi ada 110, 112. Jangan cerita pasal Anwar DAP saja. Ahli-ahli di akar umbi ni pun tak pernah merestui kerjasama dengan PPBM. Ahli-ahli di akar umbi ni, dia bukan hanya no Anwar, no DAP, no Muhyiddin, no Mahathir, no PPBM. Yang itu je orang macam Tun Faizal semua tak nak sebut. Itu dia patut kena sebut. Tapi setakat ni Anwar ada 91 je. Anwar ada 91 je. Muhyiddin masih lagi 112. Siapa kata Anwar ada 91? Ikut laporan sekarang ni yang terkini ni dengar cerita Mahathir pun mahu supaya siapa nama? Warisan pejuang kena manage benda ni. Gangguan kan? Macam mana tadi? Anwar ada 91 tu. Datuk kata Mahathir pun dah dengar cerita Mahathir pun Mahathir dan Datuk Seri Syafie Apdal pun mahu supaya kerajaan ini dibubarkan lah. Maknanya parlimen dibubarkan. Mereka pun mahu Muhyiddin turun. Okey Datuk, kita berbalik pasal pisang goreng tadi KJ mengatakan Datuk Ahmad Mazlan level pemikirannya, dan ini disebabkan dakwaan Ahmad Mazlan berkenaan pendakwaan terpilih yang diamalkan oleh Pakatan Malaysia, seperti apa yang selalu Datuk Betul. Tak kisahlah kalau dia anggap kita yang boleh celik mata ni sebagai bodoh, lobak ke, goreng pisang ke, itu suka hati dia lah. Kan? Terpulanglah dia nak panggil kita apa. Tapi nak beritahu, bukan kita je yang boleh nampak. Kalau tanya lembu kat tepi jalan pun, silat-silat lembu pun, kan? Boleh berfikir. Orang-orang yang menyokong PPBM yang ada kes macam Mas Irmiyati, macam Tok Pa, macam anak Hamzah Zainuddin, semua kes ni tutup. Orang yang terang-terang ada video seks luar tabi'i, Azmin Ali, disebabkan dia bersama dengan Muhyiddin, sebab dia bersama dengan Mahathir, kes dia tak pernah dibuka pun. Orang macam Syed Saddiq yang terang-terang duit untuk membantu belia dimasukkan dalam akaun peribadi dia, akaun BSN 120,000. Ni clear cut case. Tapi disebabkan dia under protection Mahathir Mohamad, sudah pastilah Muhyiddin Yassin tidak boleh mengambil tindakan. Sebab mereka ni, bak kata orang, teman seperguruan. Guru dia Ketua Penyambung Negara Mahathir Mohamad. Kan? Orang macam Zeti Akhtar Aziz yang terang-terang keluarga dia mendapat manfaat lebih 100 juta ringgit. Dia tanda tangan benarkan duit masuk ke dalam negara. Suami dia dan anak dia, Aziz Taufik dan Taufik Aiman, mendapat dana daripada Jolo di Singapura. Ini clear cut rasuah, clear cut salah guna kuasa. Ada tindakan diambil pada dia orang ni? Tak ada. Dalam UMNO pun
Ada pemimpin-pemimpin yang korup. Orang macam Anwar Musa, dah terang-terang dia nak pergi luar negara, dah kena stop. Immigration tak lepaskan sebab kes dia. Tiba-tiba bila dia menyokong kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, dia boleh pergi bawa isteri dia ke luar negara. Orang macam KJ sendiri pun dia anggap Mak Maslan yang diperlakukan tidak adil. Mak Maslan diperlakukan tidak adil, dia minta tolong dengan Perdana Menteri. Semua orang yang dapat duit ni daripada Perdana Menteri, dia orang minta tolong dengan Perdana Menteri, bukan minta tolong untuk beli kereta, bukan minta tolong untuk beli rumah, bukan minta tolong untuk berpoya-poya, kan? Bukan minta tolong untuk beli basikal harga 45,000, tidak. Mereka minta tolong untuk jaga rakyat di kawasan mereka. Sama juga dengan Mas Ilmiati ketika dia menjadi ahli parlimen Tanah Merah, ini Masjid Tanah. Dia juga minta tolong daripada Datuk Seri Najib, minta duit daripada Datuk Seri Najib untuk menjaga rakyat di kawasan dia. Tetapi bila dia masuk bersatu, dia jadi lembu suci. Dia dibersihkan. Tiba-tiba dia tidak didakwa. Namanya dikeluarkan daripada pendakwaan. Bagaimana boleh berlaku begini? Adilkah ini? Itu yang Datuk Seri Ahmad Maslan yang dianggap oleh KJ ni sebagai orang yang ada mentaliti pisang goreng, kan? Mak Maslan boleh fikir, tapi orang yang pergi ke Oxford, level pemikiran dia tak sampai nak memikirkan bahawa dalam konteks Pakatan Harapan, rule of law sudah bertukar menjadi law of the jungle, sehingga kan siapa yang memerangi kerajaan, orang itu didakwa. Siapa yang menyokong kerajaan, orang itu dapat lari daripada hukuman, lari daripada pendakwaan. Ada kes macam Ling Guo Eng pun boleh digugurkan. Hanya orang yang sampai level Oxford je tidak boleh berfikir ni. Yang mamak-mamak, yang mamak-mamak yang tepi jalan, pesawah padi, penoreh getah, nelayan, pemandu Grab, pemandu teksi, cikgu, lawyer, engineer, semua boleh fikir betapa kecamuknya rule of law dalam negara ni. Dan Barwa KJ ni beritahu apa? Dia kata kerajaan ni tidak mahu campur tangan dalam urusan mahkamah, kan? Macam mana tak mahu campur tangan dalam urusan mahkamah? Kalau tidak ada campur tangan dalam urusan mahkamah, tidak ada campur tangan di peringkat AG Chambers, kan? Sudah pasti hari ini Azmin Ali sudah didakwa di mahkamah. Kalau tidak ada campur tangan politik di dalam urusan mahkamah, sudah pasti hari ini orang macam Zeti sudah dihadapkan ke muka pengadilan. Orang macam Amhari yang sudah mengaku bahawa dia menerima duit RM25,000 daripada Ops Solution, sedangkan dia seorang penjawat awam. Dia menerima 3.7 juta di Swiss Bank, Switzerland, BSI Switzerland, tak silap. Dia terima 3.7 juta. Dia penjawat awam terima 3.7 juta di luar negara, BSI Switzerland. Sepatutnya dia dah dihadapkan ke mahkamah, tetapi disebabkan campur tangan politik, dia tidak didakwa. Dia terima $200,000 daripada Lau Tek Jo, orang the main culprit. Ada pendakwaan kepada dia? Tak ada. Saya buat report ke atas 3 isu ni. Penerimaan rasuah oleh Amhari, saya kena dakwa, saya nak dipenjara, tapi Amhari bebas bermaharajalela. Is this rule of law? Takkan orang yang belajar ke Oxford terlalu bodoh tak boleh memikirkan sama ada ini otak goreng pisang ke, atau this is reality, what is happening in Malaysia? Takkan dia tak boleh fikir? Kita report polis pasal Azmin kerana ada video seks luar tabi'i, kita duduk lock up. Is that rule of law? Kita buat report polis
bila mana arwah Syed Daniel dibunuh dengan kejamnya oleh Yu William. Dan ketika peristiwa kejar mengejar, ketika peristiwa Syed Daniel digilis dengan kereta oleh Yu William, isteri Yu William duduk di dalam kereta merakamkan peristiwa tersebut. Dan bila Yu William dan isterinya ditahan oleh pihak polis, kamera ini, telefon bimbit yang merakam video ini ditahan oleh pihak polis, disimpan oleh pihak polis. Tiba-tiba sebahagian daripada rakaman apa yang dirakam oleh isteri Yu William, still foto Syed Daniel memegang bat softball, seolah-olah macam menyerang Yu William, boleh keluar. Saya report polis, saya kena dakwa di mahkamah. Is this rule of law? Beritahu KJ lah, tak payah bullshit lah. Kau nak ampu Muhyiddin, kau boleh ampu. Tetapi nak beritahu rakyat Malaysia tak perlu pergi ke Oxford untuk boleh menilai sama ada Malaysia ini mengamalkan rule of law atau law of the jungle. Tak perlu pergi Oxford. We are not that stupid. Okay, Datuk. Ini satu yang berbalik pada Datuk cakap yang berkenaan pasal apa ni? Bila UMNO tarik pada Perwakilatan Nasional, so Muhyiddin kena bagi jumpa agung untuk memberitahu dia dah kehilangan ni. Andai kata Tan Sri Muhyiddin Yassin tak nak buat benda tu, dia masih Perdana Menteri, Sekiranya apa yang UMNO boleh buat? Sekiranya lagi 2 orang tarik diri secara rasmi, Muhyiddin tidak mau meletakkan jawatan ataupun menghadap ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Kena tahu bahawa bila lagi 3 orang ni satu Inari Jazlan, lepas ni lagi 2 orang letak jawatan, pasti ianya akan keluar di media sosial. Ini zaman sains dan teknologi. Maka Yang di-Pertuan Agong juga mengikuti apa yang berlaku di media sosial. Jadi apa yang tuanku boleh buat, dia boleh panggil. Kalau dah tentu-tentu dia tahu SD ada 114, satu dah meninggal, tinggal 113. Kalau 3 orang letak tarik diri daripada menyokong Tan Sri Muhyiddin, maknanya Tan Sri Muhyiddin sudah tidak ada majoriti. Dah tinggal 110. Sekarang ni ahli parlimen ada 220 orang. 110 hanya separuh. Dia tak boleh bentuk kerajaan. Dia mesti 111 dan ke atas, baru dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Jadi baginda tuanku ada hak untuk memanggil Perdana Menteri dan meminta supaya Muhyiddin membuktikan dia masih lagi mempunyai sokongan lebih daripada 111 orang. Kalau tuanku tak melakukan perkara ini, maka dalam sidang parlimen pada September, pada ketika itu Mac. Pada ketika itu ahli-ahli parlimen kita boleh mengusulkan undi tidak percaya. Tapi nak buat macam mana? Kalau ketika itu mengusulkan undi tak percaya, speaker pun orang dia, apa yang kita boleh harapkan? Betul tak? Jadi kita mengharapkan negara ni sebuah negara kerajaan raja berperlembagaan. Kan? Jadi kalau dah Perdana Menteri tidak boleh berlaku jujur, tidak gentleman, dah hilang mandat pun masih nak meneruskan pegang kuasa, kita ada kuasa pengimbang, iaitu kuasa raja. Siapa lagi yang rakyat nak harapkan kalau bukan raja-raja Melayu? Kita haraplah pada ketika itu ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong akan memanggil Perdana Menteri. Okey, ada soalan bersahabat kita. Ya, Tok, mari Tok. Ya. Okay, Tok, dia kata Anwar Musa dengan KJ masih lagi mengatakan bahawa kita tidak boleh buat pilihan raya dengan alasan COVID-19. Ya. Tak apa, itu kenyataan bagi saya, kenyataan bodoh lah. Goreng pisang tu. Ini yang sebenarnya otak goreng pisang. Takkanlah kita ni bodoh.
Tak tahu, tak boleh buat pilihan raya. Kita bukan nak buat pilihan raya. Kita nak supaya Muhyiddin yang zalim ni, yang pekak telinga dia, tak mau dengar cakap rakyat, kan, angkuh, sombong, kan? Kita nak supaya dia turun. Kita nak pulihkan ekonomi. Kita nak supaya usaha-usaha ke arah memulihkan kita punya keadaan pandemik COVID-19 ni dapat dilakukan segera dengan cara yang lebih berkesan, yang efektif. Yang penting sekali telus. Itu sebab kita merasakan Tan Sri Muhyiddin dah tak layak jadi Perdana Menteri sebab dia dah kehilangan mandat. Maka dia perlu turun, step down. Itu yang kita nak buat. Dan kalau misalnya dia hilang mandat, dia kena bawa kepada Kebawah Duli Tuanku untuk minta supaya dibubarkan. Tetapi Tuanku bukannya bodoh. Tuanku tahu keadaan hari ini kita berhadapan dengan pandemik. So, mungkin dia akan lantik kerajaan sementara. Atau dia akan nasihatkan supaya ketua-ketua parti ini berpakat sekali lagi memilih Perdana Menteri lain. Bukan Muhyiddin. Ini kena faham. Kita mendesak supaya kezaliman kerajaan ini dihentikan. Suruh dia merayu macam-macam, suruh dia tunaikan dua perkara yang rakyat nak sangat ni. Ada yang sampai dah bunuh diri ni. Kan? Yang bakar pejabat KWSP di Miri pun ada. Lontar bom. Lontar Molotov cocktail. So, dalam keadaan macam ni, macam mana kita nak biarkan Perdana Menteri yang pekak ni meneruskan kerja sebagai Perdana Menteri? Dia pun tak pandai jaga kuih. Kuih semakin tinggi. Foreign direct investment jauh lagi. Hari ni tengok syarikat-syarikat besar. Tesla lari pergi ke Indonesia. Hyundai Indonesia. Alibaba pun dah pergi buat pengkalan di Indonesia. Habis semua Google Indonesia. So apa jadi dengan Malaysia? Kan? Betul. Okey Tok, satu lagi soalan Tok. Hari ni Lim Kit Siang kata UMNO tamak kuasa. Gila kuasa, tamak kuasa. Lim Kit Siang. Lim Kit Siang hari ni mengatakan bahawa UMNO tamak kuasa. Beritahu dengan Lim Kit Siang, UMNO ni semenjak dia masuk politik, kita dah ada presiden berubah berpuluh kali dah. Berapa kali dah? Berapa presiden UMNO? 6-7 kali. Betul tak? 6-7 kali, 8 kali macam tu. Betul tak? Betul. Tanya dengan dia, ngurusi DAP berapa kali berubah? Dia dah macam dinosaur pun masih ada lagi. So, apa kita nak bagi pada dia? Apa nama kita nak bagi pada dia? Kalau dah nak mampus pun, masih tak nak lepaskan kuasa, masih lagi nak jadi pengurusi DAP, lepas tu nak cerita orang lain tamak kuasa. Yang tamak kuasa dia. Tak payahlah cerita orang lain tamak kuasa. Orang bodoh je yang kata UMNO ni tamak kuasa. Sebab apa? Sebab UMNO ialah parti paling banyak ahli parlimen dalam kerajaan hari ni. Kursi Perdana Menteri pun dia tak ambil. Kursi timbalan Perdana Menteri pun dia tak ambil. Menteri pun dapat sikit. Kementerian punya kualiti pun Kementerian Cak Ayam. Kan? Di Sabah pun mengalah. Sabah pun mengalah, walaupun menang lebih banyak kursi, mengalah juga. Itu hari Perak pun kita mengalah. Apa benda ni? Takkan tak boleh guna simple fact nak membuktikan UMNO gila kuasa. Tunjukkan bukti. Apa bukti dia? Apa nas dia? Apa dalil dia? Sekarang jelas. UMNO gila, bukan UMNO gila kuasa. Gila sebab dia patut berkuasa, dia bagi ke orang lain kuasa tu. Itu namanya gila. Bukan gila kuasa. Okey, Dato'. Okey ya. Hari ni komponen GRS Gabungan Rakyat Sabah memeterai MOU menolak campur tangan luar. Mereka berkata berpaksikan mandat yang diberikan rakyat pada GRS pada pilihan raya baru ini, semua parti yang ada dalam gabungan ini bersetuju
memastikan mandat rakyat ini dihormati dan perlu diteruskan bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Okey, soalan saya, Datuk. Apakah komen Datuk jika ada perubahan di pusat dekat MOU ini boleh bertahan atau Saya masih berpegang pada cakap Bung Mokhtar yang UMNO, BN patut bertanding semua 73 kursi. Itulah keputusan yang paling tepat. Dan saya masih yakin bahawa Bung boleh memenangkan BN di Sabah dalam pilihan raya yang akan diadakan tak lama lagi. Setidak-tidaknya pilihan raya di peringkat federal. Maknanya kursi-kursi parlimen yang BN bertanding, saya yakin Bung patut meletakkan calon di semua kursi di parlimen di peringkat Sabah. Biar orang lain jangan campur. Kalau itu hari tak ada orang daripada pusat campur pun, Bung dah umum bertanding 73 kursi. Itu yang BN patut buat. So saya mengharapkan betul lah, jangan campur, bagi Bung letak calon BN di semua kawasan parlimen di Sabah. That should be the way. Tapi yang saya faham kan, mereka mengatakan orang luar tak ada campur tangan lah urusan. Ya tak payahlah campur tangan. Kita buat apa nak pergi ke Sabah? Kalau berlaku pilihan raya, tak payah lagi lah nak pergi ke Sabah. Silat-silat pilihan raya kali ni tak payah kempen pun. Kau melalak depan social media je. Nak buat apa kempen? Nak tambahkan lagi jumlah COVID. Okey, contohnya sekarang mereka dengan berkata dah diorang tak berlawan sesama sendiri. Okey. Tapi bila kerajaan pusat kita, UMNO dah keluar. Adakah UMNO akan berlawan dengan bersatu dekat Sabah kalau ikut diorang punya statement? Dia Sabah ni lain daripada yang lain. Sabah ni dia ada autonomi. Itu sebab Johor Badan Perhubungan UMNO Johor, Melaka Badan Perhubungan UMNO Melaka, wilayah Badan Perhubungan UMNO wilayah Persekutuan. Tapi Sabah UMNO Sabah. Sebab dia ada autonomi. Dia menentukan. Jatuh bangun UMNO di Sabah, Bung Mokhtar menentukan. Dia pengurusi UMNO Sabah, bukan pengurusi perhubungan. Dia pengurusi UMNO Sabah. Dia bos UMNO di Sabah. Biar dia buat. Dalam kita lain, Bung tahu apa yang dia buat. Biarkan dia buat. Kan? Kalau tak bagus, biar orang Sabah tukar selepas ni. Bagi dia peluang dulu. Kan? Masalah itu hari, dia nak bertanding 73. Tapi dah orang Semenanjung, terutamanya anak Musa ni. Kan? Yeah. Bila anak Musa campur tangan, maka hilanglah. Itu sebabnya pengurus Institusi Agung BN mestilah seorang yang betul-betul mewakili BN. Tak boleh orang yang jadi juru bicara kepada PPBM. Bila dia jadi juru bicara pada PPBM, dia wakili BN, maka dia akan jual semua sekali kepentingan-kepentingan BN. Itu yang akhirnya kursi BN daripada 73 patut bertanding, last kali bertanding 42. Bagi kepada PPBM. Rupa-rupanya lepas tu PPBM pasang pula orang dia bertanding lawan calon-calon BN di kalangan yang 42 tu. Lepas tu dia bawa masuk pula parti Star, parti PBS masuk dalam Perikatan Nasional. Banyak macam tu, 52 seat yang dia orang bertanding last kali. Patut 29 je. Last kali jadi 52 seat dia orang bertanding. Itu pun dia menang hanya 10-11 kursi berbanding dengan BN 14 kursi. UMNO je lah semua yang menang tu. Okey, ada lagi? Datuk ada lagi? Okey, clear? Clear. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.